Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama saya akan berkongsi sedikit sebanyak ilmu ataupun beberapa iktibar dan pelajaran dalam kesempatan kali ini. Namun terlebih dahulu, saya mengalu-alukan yang berusaha Guru Besar SK Jalan Geni 1 Encik Putra bin Ahmad, yang berusaha Guru Besar SK Jalan Geni 2 Puan Jamilah binti Arifin, guru-guru penolong kanan SK Jalan Geni 1 dan SK Jalan Geni 2, ahli jawatan kuasa Surau At-Taqwa SK Jalan Geni 1 dan 2, ahli jawatan kuasa PIBG, guru-guru, ibu bapa, murid-murid dan semua penonton-penonton, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan berkongsi berkaitan tentang satu peristiwa agung yang telah berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana peristiwa ini sering dibincangkan atau dibentangkan atau dihuraikan di sana sini oleh para asatizah kita, ustaz-ustazah, guru-guru kita, iaitu Isra' wal Mi'raj. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana ayat yang menjadi tema kepada kejadian yang begitu luar biasa ini Allah rakamkan dalam surah Isra' ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sadaqallahul azim. Surah Isra' ayat 1. Adik-adik para pelajar, guru-guru dan semua penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, saya nak kongsikan pada semua sekali, ada 5 iktibar penting. Ada 5 pelajaran utama yang boleh kita ambil, yang boleh kita sama-sama ambil istifadah ataupun pelajaran utama daripada kejadian luar biasa kurniaan Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa pelajaran dia? Pertama sekali, Isra' wal Mi'raj merupakan suatu peristiwa di mana Allah nak menunjukkan kepada kita dalam dunia apa pun perkara yang pelik namun tidak mustahil bagi Allah. Apa yang pelik dalam dunia ini tidak mustahil bagi Allah. Itu kena ingat tu. Sebab apa? Dalam sepanjang perjalanan Isra' wal Mi'raj Nabi ini, banyak sangat kejadian, peristiwa-peristiwa, babak-babak yang pelik-pelik yang kita dengar. Nabi boleh terbang naik ke langit dengan pakaian yang sama Nabi tidur pada malam itu. Nabi sendiri telah merentasi lapisan demi lapisan langit di atas sana. Ini semua adalah peristiwa kejadian yang sangat pelik. Dan Nabi pula menunggangi haiwan yang namanya burak pula tu. Burak yang kita tak pernah nampak kecuali burak oil. Mana kita pernah nampak binatang tu ada dekat sekitar kita? Mana ada? Kita tak pernah nampak sekalipun. Ingat, tak pernah nampak tak bererti tak ada. Maka pelajaran yang pertama adalah
walau pelik macam mana sekalipun, ianya tidak mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk adik-adik semua para pelajar, ingat, mungkin ada orang kata, oh saya tak pandai belajar. Saya ni kalau belajar susah nak lekat dalam minda fikiran saya. Saya ni jenis tak pandai. Keturunan mak bapak saya pun bukannya orang pandai-pandai. Ingat, itu bukan alasan untuk kita lemah. Itu bukan alasan untuk membuatkan kita rasa tak bersemangat untuk belajar dan terus cemerlang. Dalam dunia ini, banyak sekali kejayaan-kejayaan yang telah dicipta secara luar biasa dari manusia yang biasa-biasa asalnya. Mak ayahnya kerja biasa saja, ataupun dia pun daripada latar belakang keluarga yang tahap ekonominya tak adalah hebat sangat, orang sederhana saja, tapi dia mampu menempah kejayaan. Dia mampu untuk mengukir, melakar kecemerlangan di peringkat sekolahnya, di peringkat kerjayanya, dalam apa jua lapangan kehidupan dia. Dia berjaya, dik. Dia berjaya jadi orang cemerlang. Sebab apa? Bermodalkan semangat bahawa dalam dunia tidak ada yang mustahil kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj juga telah memaparkan kepada kita bahawa apa? Dalam hidup, kita senantiasa inginkan semangat daripada orang-orang di sekeliling kita. Kita macam mana pun kuat, kita macam mana pun rasa kita mampu bermotivasi tinggi macam mana sekalipun, ada ketikanya kita akan rasa down. Kita akan rasa lemah akibat kerana banyak dugaan di sekeliling kita. Kepayahan hidup, kesusahan ataupun keperitan dalam suasana berhadapan dengan wabak COVID-19 ini. Belajar dalam suasana PDPR dengan keadaan yang tak menentu. Atau mungkin di kalangan adik-adik para pelajar, ada di kalangan mak ayah yang mungkin punca pendapatannya agak terganggu, terkesan akibat wabak pandemik ini semua. Maka ini sikit sebanyak memberikan kita satu semangat bahawa kita perlukan dorongan dan semangat daripada orang lain. Kita perlukan semangat dan dorongan daripada orang lain. Sebab itu kalau tengok dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj Nabi SAW, Allah telah mentakdirkan bahawa Nabi kita dipertemukan dengan Nabi-Nabi yang jauh lebih senior, yang hidup mereka lebih banyak pengalaman onak ranjau duri yang telah mereka lalui, yang mereka telah tempuhi dalam perjuangan hidup dakwah mereka. Nabi kita dipertemukan dengan Nabi Adam, dipertemukan dengan Nabi Isa, dipertemukan dengan Nabi Musa, dipertemukan dengan Nabi Yusuf, dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tujuannya apa, adik? Dengan tujuan Allah nak Nabi kita belajar sesuatu daripada orang-orang lama. Belajar sesuatu daripada jatuh bangunnya perjuangan Nabi-Nabi terdahulu. Contoh, Nabi kita bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam agar Nabi kita belajar tentang hidup jangan mudah kena scam. Hidup jangan mudah kena tipu dengan iblis laknatullah. Siapa lagi? Nabi kita bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa hebatnya Nabi Musa? Nabi Musa dirakamkan dalam Quran bahawa baginda adalah seorang Nabi yang lidahnya ada masalah. Lidahnya ada gangguan ketika nak bercakap. Namun Nabi Musa tak pernah menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak berdakwah. Nabi Musa ada apa? Ada Nabi Harun sebagai pembantu. Nabi Musa ada tongkat yang boleh jadi ular. Tongkat yang boleh membelah laut. Maknanya apa? Orang yang nak berjaya dalam hidup, jangan lihat pada kekurangan. Lihat pada apa kelebihan yang kita ada. Kalau dalam hidup asyik melihat, saya tak pandai lah, saya ni jenis susah nak tangkap pelajaran tu, saya rasa saya ni tak mampu dah nak pergi jauh. Dia boleh lah, dia tu anak cikgu, dia tu anak pengetua, dia tu anak profesor. Ayah saya orang kampung, orang biasa kerja kampung saja. Dah. Nabi Musa alaihissalam tak pernah pun bagi alasan. Malah dirakamkan Allah Ta'ala dalam Quran. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, berikanlah lapang pada jiwaku, lapang pada dadaku, dan lepaskanlah segala simpulan pada lidahku agar aku dapat berkata-kata, orang lain faham dengan apa yang aku cakapkan ini. Tengok. Ini Nabi Musa dan beberapa tingkat-tingkat lagi. Tujuan Allah Ta'ala pertemukan Nabi kita dengan Nabi-Nabi yang jauh lebih senior ini supaya Nabi kita bersemangat hidup tanpa alasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, daripada Isra' wal Mi'raj juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memaparkan kepada kita bahawa dalam kehidupan kita sama sekali jangan pernah ada rasa bahawa kita ini sendirian. Jangan pernah merasakan bahawa kita dalam hidup ni kita sendirian. Kita seorang-seorang. Apa-apa jua yang kita berhadapan, yang kita sedang alami, yang kita sedang
tempuhi ini aku seorang saja. Tak. Dalam hidup kita, kita senantiasa ditemani. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh malaikat Jibril di sepanjang perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi. Sedangkan kita ditemani dengan apa? Orang beriman, kita semua, Allah Ta'ala menemani setiap perjalanan, langkah perjuangan hidup kita, adik. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah Ta'ala bersama-sama dengan orang-orang yang bersabar. Adik, macam mana kita dalam hidup ni belajar rasa susah, nak capai kejayaan rasa penat, nak kena patuhi arahan itu, patuhi arahan ini, kadang-kadang hati, kadang semangat rasa lemah. Jangan, dik. Jangan. Kita kena rasa bersemangat. Sebab apa? Satu hari nanti insya-Allah kita dikurniakan kejayaan, kita nak bahagiakan mak ayah kita, mengharumkan nama sekolah, mencapai kecemerlangan bukannya untuk orang lain, masa depan kita juga. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, pelajaran penting daripada Isra wal Mi'raj juga adalah kita diajar supaya menjaga solat. Dalam hidup mesti jaga semayang, jaga solat. Adik-adik semua, pengalaman rakan-rakan ustaz yang dah pun melanjutkan pelajaran ke luar negeri atau luar negara. Kawan-kawan ustaz kata, syukur pada Allah walaupun duduk di negara-negara yang majoritinya bukan orang Islam, tetapi akibat kerana dia rajin jaga solat, dia rajin jaga semayang, patuhi waktu-waktu solat yang telah ditetapkan, maka dia jaga semayang sikit sebanyak, dia rasa dia malu untuk nak buat benda tak elok, nak buat benda yang tak sepatutnya, buat benda yang mungkar. Di saat orang tak nampak, orang tak kenal, duk luar negara, dek, duk luar negara, mak ayah pun jauh, orang-orang yang Mak Saleh pun bukannya kenal kita. Jadi peluang untuk nak buat benda tak elok terbentang luas. Tapi kerana dia ni jenis orang yang jaga solat, orang yang jaga semayang, maka sikit sebanyak dia rasa macam tak tergamak dia nak buat benda tak elok. Dia tak tergamak nak buat benda tak elok. Nak menipu ke, nak tengok benda haram ke, nak ambil benda hak orang, nak curi. Tak sama sekali. Ingat, siapa jaga semayang, insya-Allah Allah jaga kehidupan dia. Jaga solat, dik. Jaga solat. Kehidupan dia senantiasa akan beroleh kebahagiaan. Itu yang keempat. Yang kelima, iktibar yang juga penting yang kita nak ambil daripada peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah orang-orang yang apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila Allah Ta'ala nak bagikan kebaikan kepada seseorang itu, maka Allah akan bagi apa? Allah akan bagi dia kefahaman agama. Allah akan bagi kepada dia kefahaman agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah nakkan kebaikan kepadanya, maknanya orang tu Allah sayang, Allah suka orang tu. Apa tanda dia? Allah akan bagi dia faham agama. Dia suka terhadap agama. Dia tengok perkongsian ustaz, dia dengar mana-mana kuliah-kuliah, ceramah-ceramah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz, ustazah mana-mana sekalipun, nasihat yang disampaikan, dia suka, hati dia minat, dia rasa hati dia lapang, dia suka terhadap pesanan-pesanan agama. Ini menandakan dia seorang yang Allah kasih pada dia, Allah sayang pada dia. Macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi dalam peristiwa malam Isra Mi'raj tersebut, baginda Nabi telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, dan kemudian Allah berbicara, Allah berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan salah satu daripada kemuliaan yang ada pada Nabi berkat sifat tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sangat tawaduk, dek. Nabi kita sangat tawaduk. Apa makna tawaduk? Merendah diri, being humble, dare to be little. Seorang yang sangat humble. Maka adik dalam
hidup, Allah bagi kejayaan, Allah bagi kehebatan, Allah kurniakan bakat apa pada adik sekalipun, pandai melukis, pandai menyanyi, suara merdu, muka handsome, kan? Apa saja Tuhan bagi kat kita, jangan sombong, jangan belagak, melainkan syukur pada Allah dan gunakan segala kelebihan yang Allah bagi pada kita ini ke jalan kebaikan. InsyaAllah, moga-moga apa yang Ustaz sampaikan ini memberikan sikit sebanyak kesedaran pada kita, motivasi pada kita untuk berjaya cemerlang dunia dan akhirat, insya-Allah. Moga ada rezeki dan lain-lain kesempatan kita bersua lagi. Terima kasih saya rakamkan kepada pihak Guru Besar SK Jalan Geni 1 Encik Putra bin Ahmad, dan juga yang saya hormati juga Guru Besar SK Jalan Geni 2 Puan Jamilah binti Arifin. Moga ada kesempatan lain kita dapat bersua, dapat bertentang mata, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.